Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali kita dalam PDPR kita pada hari ini bersama pelajar-pelajar tingkatan 1. Okey, pelajar-pelajar tingkatan 1 untuk bab 9 poligon asas. Baik, apabila kita dah masuk dalam bab 9 poligon asas, kita akan belajar 9.1 poligon. Okey. Apa yang kita perlu tahu dalam poligon? Okey, kita tengok nota dekat sini. Poligon ialah suatu bentuk tertutup. Okey. Jadi, itu adalah kata kunci bentuk tertutup pada suatu satah yang terdiri daripada 3 atau lebih sisi lurus. Okey. Jadi, poligon dia mesti bentuk tertutup dan mesti lebih daripada 3. Okey, garisan lurus. Poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Jadi nama dia diikuti dengan bilangan sisinya. Kalau sisinya 4, nama dia sisi 4. Kalau sisinya 3, maka namanya sisi 3, bukan segi 3. Alright? Okey, nombor 3, bilangan bucu adalah bersamaan dengan bilangan sisi. Okey, dan bagi sebuah poligon dengan n sisi, bilangan perpenjuru adalah n dalam kurungan n tolak 3 bahagi 2. Okey, ini adalah formula perpenjuru. Okey. Jadi kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sisi. Tengok. Okey, ini adalah sisi. Garisan ini kita namakan dia sisi. Tengok ni, ini sisi. Sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri. Macam tu. Okey, itu ada 4 sisi. Okey, lepas itu kita ada bucu. Di mana bucu? Yang warna merah ni. Bucu, ini bucu, ini bucu, ini bucu. Okey. Kemudian kita ada perpenjuru. Apa yang dimaksudkan dengan perpenjuru? Okey, tengok dari bucu ini. Okey, kita tengok ini. Katakanlah cikgu letak ni bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat. Daripada bucu pertama, dia mesti pergi bucu yang ketiga. Dia tak boleh pergi bucu yang kedua. Kalau pergi bucu kedua, dia jadi sisi. Dia pergi bucu yang keempat, dia akan jadi sisi. Tak boleh. Jadi maksudnya ini adalah perpenjuru. Okey. Tengok. Daripada nombor 2, dia tak boleh pergi nombor 3. Dia tak boleh pergi nombor 1. Dia mesti pergi nombor 4. Jadi inilah yang dinamakan sebagai perpenjuru. Okey, perpenjuru dia ada formula. Okey, nanti cikgu akan beritahu lagi ya. Okey. Jadi itu adalah maksud sisi. Jadi kita tengok poligon, kita tengok poligon. Contoh. Poligon yang pertama segitiga. Kenapa kita namakan dia segitiga? Sebab dia ada 3 sisi. Bilangan sisi dia 1, 2, 3. 3 sisi. Bilangan bucu dia ada berapa? 1, 2, 3. 3. Ada perpenjuru tak? Kalau dia pergi ke yang itu, dia akan jadi sisi. Jadi dia tidak ada perpenjuru. Okey? Perpenjuru boleh dilihat daripada gambar ataupun kita guna formula. Okey, kalau kita guna formula n dalam kurungan n tolak 3 bahagi 2. Okey, jadi n itu adalah n tu 3 kan? Jadi 3 dalam kurungan 3 tolak 3 bahagi 2. Okey, jadi 3 tolak 3 sifar. Bagi 2 dia akan jadi sifar. Sebab itu dekat sini tiada bilangan perpenjuru. Okey. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, apa nama ini? Nama ini adalah sisi 4. Okey, ada orang kata dia segi 4, ada orang kata segi 4 tepat, segi 4 sama. Tapi dia kalau kita nama umum bagi segi 4 adalah sisi 4. Okey, sebab dia boleh jadi segi 4 sama ataupun segi 4 tepat. Okey, jadi untuk situasi ini kita cakap sisi 4 lah secara general. Okey, jadi ada berapa bilangan sisi dia?
Okey, jadi ada 4 sisi. Okey, berapa bilangan bucu? Bucu 1, 2, 3, 4. Ada 4 bucu. Berapa pepenjuru? Okey, pepenjuru dia ini pergi ke sini, ini pergi ke sini. 2 kan? Okey, gambar raja ada 2. Okey, itu kalau kita tengok daripada gambar raja. Cuba kalau kita buat kiraan. Okey, kecil sangat kita buat besar sikit. Okey, kalau kita buat kiraan, kita pakai formula N tolak 3 bahagi 2. Ini formula untuk penjuru. Jadi N itu penjuru dia. Berapa sisi dia? 4. Jadi N itu adalah 4. Jadi 4 tolak 3, 1 kan? Okey. Okey, dalam kurungan 4 tolak 3, 1. Okey, jadi okey. 4 darab 1, 4. 4 bagi 2, 2. Jadi maksud dia penjuru dia memang 2. Alright. So kita tengok pula yang nombor 3. Apa nama ini? Ingat anak-anak, kalau dia 5 sisi nama dia pentagon. Okey, ada berapa sisi? 5. Okey, berapa bucu? Dia sama dengan sisi. Cikgu tulis sini bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Dia masih sama. Okey. Jadi lepas itu penjuru kita guna formula ya. Formula. Okey, nanti cikgu tunjukkan guna yang sebenar. Okey, N tolak 3 per 2. Okey, N dia adalah 5. 5 tolak 3 bahagi dengan 2. Okey, 5. 5 tolak 2, 2 bahagi 2. Okey, jadi 5 tolak 3, 2. 2 bagi 2, 1. Jadi jawapan dia adalah 5. Okey, dekat sini adalah 5. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu dia 5? Okey, cikgu tunjuk Ni dia tak boleh pergi sebelah dia. Dia boleh pergi ke bertentangan. 1, 2. Okey? 2. Kat sebelah tak boleh. Okey, sebelah tak boleh. Jadi 1, 2. 2 penjuru sudah. Okey, cuba tengok yang ini dia boleh pergi 1. Yang ini dia boleh pergi 1. Yang ini boleh pergi 2. Right. So seterusnya kita tengok sebelah sini. Dah pergi yang persatu. Yang ini dia pergi ke sini. 2. 5. Okey. Jadi dia ada 5 sisi. 5 penjuru. Okey. Okey. Jadi dia ada 5. Okey. Seterusnya untuk nombor 3, kalau dia ada 6 sisi, nama dia adalah heksagon. Okey, cikgu tutup radio sebentar. Itu adalah jam cikgu jam cikgu. Okey, heksagon dia ada 6 sisi. Nama dia heksagon. Jadi dia ada 6 sisi, maka dia ada 6 bucu. Okey, kalau kita nak mencari berapakah dia punya penjuru, penjuru, kita boleh menggunakan formula N dalam kurungan N tolak 3 bahagi 2. Okey, jadi N adalah 6 kan? Okey, 6 tolak 3 bahagi 2. 6 tolak 3, 3. Okey, 3 darab 6, 3 darab 6, 18. 18 bagi 2, 9. Maka jawapan dia adalah 9. Jadi macam mana kita nak tunjukkan penjuru tu adalah 9? Okey, cikgu tunjuk cikgu guna warna yang pelbagai. Okey, kita tengok ni. Dia tak boleh pergi sisi dia saja. Tapi dia boleh pergi penjuru yang bertentangan dengan dia. 1, 2, 3. Dekat sebelah ni tak boleh. Kalau dia pergi ke sisi-sisi, nanti dia jadi sisi. Dia tak jadi penjuru. 3 dah. Okey, kita pergi yang ini. 1, 2, 3. Nampak? Warna merah.
Okey, kita pergi sisi yang ketiga. Okey, kejap ni kita letak ni nombor 1. Bucu nombor 1, ini bucu nombor 2. Kita pergi bucu nombor 3. Kita tengok bucu nombor 3. Okey, yang kuning dah ada dah tak boleh. Jadi yang ini pergi hijau 1, 2. Ada 2. Okey. So kita tengok pula bucu yang keempat. Ada lagi tak? Okey, 1, 2. Okey, 3 yang ini ada kan? Okey, 4. Bucu yang keempat. Bucu yang kelima dah ada 3. Bucu yang keenam dah ada 3. Jadi 5 dengan 6 tak ada, dah dilukis. Okey, jadi sekarang kita tengok ada berapa garisan dalam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka itu adalah penjuru dia 9. Begitu. Okey, itu cara kita mengira penjuru. Okey. Pentagon, heksagon. Okey, seterusnya nama dia heptagon. Dia adalah 7 bucu. Okey, bilangan penjuru guna formula ya anak-anak. Cikgu tunjuk lagi. Okey, yang ini n dalam kurungan n. Maaf. N dalam kurungan n tolak. Cikgu tak edit video ni. Cikgu nak bagi saja. Okey. Abaikan saja apa yang ditengok tadi ya. N dalam kurungan n tolak 3. Jadi n dia adalah 7. Jadi 7 tolak 3 bahagi 2. Jadi 7 tolak 3 adalah 4 bahagi 2. Okey. Jadi 7 darab 2 adalah 14. Jadi dekat sini adalah 14. Okey, dia punya penjuru adalah 14. Okey, yang ini cikgu akan tunjukkan yang terakhir. Cikgu tunjuk Lepas tu nanti kalau cikgu tunjuk nanti banyak mata jadi juling. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 saja. Okey, lepas tu 1, 2, 3, 4. Dah 8. Okey, dekat sini 1 tu sudah, 2, 3, 4. Okey. 11 sudah. Okey, warna lain lagi. Tu 2 tu dah, 3, 4. 13 sudah. Dekat sini 1, 2, 3. Lagi warna apa lagi belum ni? Okey, dekat sini 4 dah. 14 dah cun 14. Okey. So begitu adalah cara pengiraannya. Seterusnya guna kira-kira saja anak-anak. Kalau dah banyak sangat cikgu pun nanti jadi tak berapa nak nampak ya. Okey, seterusnya ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama dia oktagon. 8. Bilangan bucu 8. Yang ini nonagon. 9. Yang ini dekagon. 10. Okey, bilangan penjuru. Okey, untuk oktagon, okey, yang ini. Yang ini cikgu nak buat kira-kira untuk oktagon. Cikgu tulis sini penjuru oktagon. Sebab dekat atas tu nanti dia dah bercampur-campur tak ni. Okey, jadi apa formula dia? N dalam kurungan n tolak 3 bahagi 2. Untuk oktagon 8. 8 tolak 3 bahagi 2. Okey. Seterusnya 8 tolak 3. 8 tolak 3 5 bahagi 2. Okey, then 4. Okey, 4 darab 5 20. Okey, jadi ini adalah 20. Boleh.
Okey. Seterusnya untuk yang ini perpenjuru nonagon. 9 kan. Jadi n tolak 3 bahagi 2. N adalah 9 tolak 3 bahagi 2. Okey, jadi 9 tolak 3 6 bahagi 2. Okey, jadi yang ini 27. Tulis 27. Okey. Kita teruskan dengan dekagon. Okey, dekagon penjuru dekagon. Okey. N tolak 3 bahagi 2. N adalah 10 tolak 3 7 bahagi 2. Jadi 5 darab 7 35. Jadi dekat sini jawapan dia, perpenjuru dia 35. Bayangkan kalau kita melukis 35 itu, okey? Sangat banyak. Betul tak? Alright. So itu saja untuk kelas pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. So sehingga berjumpa lagi dalam